pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan lagi untuk berada di dalam ruang solat masjid ini. Sama-sama kita mengabadikan masa yang Allah izinkan bagi kita antara maghrib dan isyak ini untuk kita memperingati antara satu sama lain, supaya kita dapat mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa saja yang dilarang olehnya. Jadi tanpa membuang masa, kita masuk kepada tajuk kita yang telah kita baca pada subuh dulu, iaitu fadilat ataupun kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dah kita baca masa subuh tu, firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu dah kita baca subuh dulu. Pangkat itu ada ayatnya lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Itu perintah Allah tu. Allah nak ngabur kepada kita, Allah pun turut sama selawatnya. Selawat ni ibadah yang Allah turut serta. Yang lain kita aja. Allah perintahkan kita buat je, Allah tak buat. Kita semayang tadi, Tuhan tak semayang. Kita puasa, Tuhan tak puasa. Kita naik haji, Tuhan tak ada naik haji. Tapi kita selawat, Allah pun sama-sama selawat. Begitu juga para malaikat pun selawat juga. Dah kita baca dulu ni. Jadi mari kita sambung lagi pembacaan itu. Dalam selawat ni ada perkara yang mendatangkan kemuliaan bagi orang-orang yang selawat. Karamah, itu dah kita baca 10 perkara yang boleh menyebabkan seorang itu mulia apabila dia berselawat kepada Allah SWT. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada Allah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 kemuliaannya. Di antaranya selawat bersama-sama dia dengan Allah. Kemudian Nabi pun selawat sama. Kemudian mengikut dengan malaikat-malaikat. Yang keempat, menyalahi munafiqin dan kufar. Ini dah kita baca dulu. Yang kelima, menghapuskan kesalahan dan ausar kita ini habis terhapus. Yang keenam, menolong bagi menyampaikan segala hajat. Apa saja hajat kita tu Allah sampaikan. Apabila kita mulakan dengan selawat. Sebab itu doa tu dimulakan dengan selawat. Hadap berdoa tu, mula puji Allah, kemudian selawat Nabi. Lepas itu doa lah apa nak doa. Yang keenam, yang ketujuh, bercahaya-cahaya dan cemerlang zahirnya dan batinnya. Cahaya. Yang kelapan, kelepasan daripada huru-hara negeri akhirat. Yang kesembilan, memasukkan ke negeri Darul Qarar, artinya dijamin masuk syurga. Yang ke-10, salam bagi Tuhan Ar-Rahim Al-Ghaffar. Itu 10 kemuliaan bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini kita nak baca ni 41 pula. 41 kelebihan orang yang berselawat, setengahnya dah kita baca dulu. Yang pertama, menjunjung ni titah Allah dengan selawat itu. Kita selawat tu bermakna kita mengikut perintah Allah. Yang pertama, dah kita baca dulu dah. Subuh dah baca Ini saja secara laju, tak ada penerangannya. Yang kedua, muafakat akan dia Allah Ta'ala pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat, kita selawat, Allah pun selawat juga. Muafakat sama-sama. Yang ketiga, muafakat akan dia malaikat pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun selawat sama. Muafakat. Kita selawat, malaikat pun selawat. Allah pun selawat. Kerana Allah dah kabur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, kedua-dua mereka itu selawat kepada Nabi bersama dengan kita. Itu yang ketiga tadi, muafakat akan dia malaikat pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini dah kita baca dulu ni. Hasil 10 selawat daripada Allah atas orang yang selawat atas Nabi satu kali. Kita selawat sekali aja, Allahumma salli ala Muhammad. Allah balik berapa? 10 kali. Jadi kalau hendak akan banyak selawat dari Allah, banyaklah kita selawat kepada Nabi. 10 kali tu. Kalau Allah selawat untuk kita, di samping dapat pahala, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Untuk orang yang sabar tu, bila dia selawat, maknanya dia nak hapuskan dosa-dosa kita lah.
wa basyiris sabirin, kata Allah dalam Quran ya. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Ya, iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Itulah mereka-mereka yang dapat selawat dari Tuhan mereka dan juga dapat rahmat darinya. Selawat tu artinya dia nak ampunkan dosa kita. Rahmat melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kita hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah saja. Dan tak dapat ya. Itu kefaedah ataupun kelebihan orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian yang kelima, diangkat baginya 10 darjat, 10 jenis pangkat. Ya, sekali selawat 10, kalau dua kali 20, kalau 3 kali 30, kalau 10 kali 100. Darjatnya. Itu yang kelima. Yang keenam, disurat baginya 10 kebajikan. Dapat 10 kebajikan. Dia dapat pahala sembahyang, pahala baca Quran, pahala zikir, pahala apa, 10 saja. 10 ya, kebajikan dapat pada dia kalau dia sekali selawat. 10 kebajikan. Yang ketujuh, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Dihapuskan 10 kejahatan. Lambat sembahyang dihapuskan dosanya. Pakai seluar pendek dihapuskan dosanya. Tapi dosa kecil-kecil lah. Dosa besar tak boleh ya. Melazimkan berjalan, tidak menutup kepala. Itu pun dosa tu, dosa kecil. Itu kata Tok Guru saya. Mana sumbernya saya tahu, mana dapatnya. Dosa kecil yang paling kecil ialah melazimkan keluar dari rumahnya dengan tidak menutup kepala. Itu kata guru saya. Dia adalah kerujukannya, saya tak tanya pun, tak sempat nak nanya. Itu dosa kecil yang paling kecil. Tapi dosa juga. Jangan berani-berani dengan dosa, kerana dosa kecil itu boleh jadi tak dosa besar. Dosa kecil boleh jadi dosa besar tak? Boleh ya, dengan 6 sebab, 6 perkara. Di antaranya istiqamah melakukan dosa kecil, jadi dosa besar. Ini dah kita cerita dulu ni ya. Itu dihapuskannya 10 kejahatan. Yang ke-8, diharapkan qabul doanya. Bila kita berdoa, hendaklah kita berselawat. Jangan terus minta aja, ya Allah kayakan aku, bukan jangan begitu ya. Selawat dulu. Sebab doa tu ada adabnya, dan Islam ada adab berdoa. Di antara adabnya, yang eloknya berwuduk. Yang kedua lepas sembahyang. Yang ketiga lepas zikir. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian duduk macam sembahyang. Eloknya duduk macam orang sembahyang. Orang sembahyang ada berapa jenis duduk? Dalam sembahyang ada berapa jenis duduk? 2 jenis saja. Yang pertama namanya duduk iftirash. Duduk macam orang duduk antara 2 sujud. Kalau doa itu yang elok tu. Yang kedua duduk tawarruk. Duduk tawarruk tu artinya apa? Duduk macam kita tahiyat akhir. Itu 2 je. Yang lain tu tak ada masuk. Bertengkung tak masuk. Bersila tak masuk. Mencangkung tak masuk. Kalau tidak cepat qabulnya dia, duduk nak betul. Kemudian ada adab dia, yang mula-mula puji Tuhan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu selawatkan Nabi ya, selawat Nabi. Insya-Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Diharapkan qabul doanya. Yang ke-9, ini malam ni mula baca. Sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhirat besok harap benar dengan syafaat Nabi. Ya, kerana tak tahan di pada mahsyar tu. Mataharinya sejengkal. Ada orang peluh had mata kaki, ada orang peluh had betih, ada orang peluh had lutut, ada orang peluhnya had paha, ada orang peluhnya had pinggang, ada orang peluhnya had dada, ada orang peluhnya apa kepala, ada yang berenang dalam peluh sendiri tu. Tak lalu kita. Jadi kita sudah tak lalu minta kepada nabi-nabi ya. Mula-mula minta kepada Nabi Adam. Ini dah kita cerita dulu ni. Minta kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Kamu, aku. Pergi kamu minta kepada Nabi Nuh. Kita meminta Nabi Nuh. Wahai Nuh, tolonglah kami ya. Segera akan hisab kami itu. Apa jawab Nabi Nuh? Nafsi. Bukan nafsu ya. Nafsi. Aku komen lah. Kemudian kata-kata Nabi Nuh, pergi minta kepada Nabi Ibrahim. Kita pun minta kepada Nabi Ibrahim. Bapa agama kita ya. Ibrahim pun jawab nafsi juga. Pergi minta kepada Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim. Kita minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab nafsi juga. Kami minta kepada Nabi Isa, kata Nabi Musa. Kita minta kepada Nabi Isa. Nabi Isa menjawab nafsi.
Kemudian Nabi Isa ngabur kita, pergi minta kepada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta daripada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun minta kepada Allah. Dia sujud kepada Allah, minta doa kepada Allah dan Allah kabulkan. Jadilah kita ni orang yang pertama dihisab oleh Allah. Itu syafaat yang paling besar. Dipanggil syafaatul kubra. Syafaatul kubra, syafaat yang besar. Yang banyak syafaatnya. Di antara syafaat dari Nabi itu, tak kata nak ni. Di antara syafaatnya, ada yang masuk syurga tanpa hisab. Itu syafaat Nabi itu. Yang kedua, ada orang patut masuk neraka, tapi tak masuk neraka, dapat masuk syurga. Itu syafaat Nabi juga, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dapat pangkat di akhirat, syafaat Nabi juga. Di akhirat dia dapat pangkat al-muflihun. Al-faizun, al-abrar, as-siddiqin, al-muqarrabin, itu pangkat-pangkat di syurga tu, ya. Dengan syafaat Nabi juga, ya. Itu dia. Kemudian ada yang diringankan seksanya di neraka. Seperti Abu Lahab, setiap hari Isnin ringan seksanya, ya. Kenapa? Dia terlalu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga orang yang memang ringan seksanya, seperti Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi. Ringan seksa, tapi kena seksa juga, tapi ringan lah. Itu dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga ada yang tak masuk neraka. Orang kafir tak masuk neraka, ada. Dia kafir tapi tak masuk neraka. Mengapa? Kerana dia mati kecil, belum sempat akil balik, dia dah mati. Maka dia tak masuk neraka. Malahan dia ditempatkan ke dalam syurga. Ada masuk syurga. Jadi wildan. Apa wildan? Pembantu ahli syurga. Wildan, pembantu. Wildanum mukhalladun. Ya, dalam surah Al-Insan selalu sebut itu Imam, ya, dibaca Iman. Jadi wildan, pembantu ahli syurga. Dia tak kena seksa. Dia dapat juga dapat juga nikmat-nikmat syurga tu, tapi dia sebagai pembantu lah, bukan dia memiliki nikmat-nikmat syurga tu, tapi dia dapat jugalah, ya. Itu di antara syafaat Nabi. Tak nak syafaat Nabi. Atas kalau tak, apa dia buat? Banyaklah berselawat kepadanya. Selawat ni adalah satu zikir yang paling senang. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat juga. Pendek je, bukan nak panjang. Kalau nak panjang boleh juga. Ada selawat yang panjang. Selawat tunjina tu panjang sikit. Selawat syifa tu panjang sikit. Ada nama selawatnya selawat Ahmad Badawi. Bukan Abdullah Badawi tau. Ahmad Badawi. Boleh berlagu tu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil akhyar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Itu nama selawat Ahmad Badawi. Sunat dibaca pada tiap-tiap hari Jumaat. Lepas Jumaat baca. 5 kali atau 3 kali atau 7 kali atau sebanyak kali yang lalu lah, ya. Jumaat esok Jumaat kan. Lepas saya sunat baca selawat tu. Ya. Itu selawat Ahmad Badawi. Apa boleh, macam-macam boleh. Selawat syifa boleh. Selawat tunjina boleh, panjang sikit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at, sampai habis, ya. Selawat sifat boleh, selawat syifa, selawat minta sembuh penyakit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha, dan sampai habis, ya. Itu dia. Sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-10. Sebab bagi ghufran. Apa ghufran? Pengampunan. Allah tu Maha Pengampun dan Allah mudah nak mengampunkan dosa-dosa kita, ya. Sebab bagi ghufran, iaitu pengampunan dosanya dan menutupi segala uyubnya. Apa uyub? Perkara-perkara yang memalunya. Kalau singularnya aib.
Tengok aib, benda yang malu. Kalau banyak benda yang malukannya, itu namanya uyub. Uyubnya yang memalukan. Banyak benda. Disenaraikan banyak benda sampai di 30 benda yang memalukan dia. Itu namanya uyub. Ya. Jadi ditutup segala benda-benda yang malunya tu. Kalau dalam kitab Tuel kata kemaluan, ditutup kemaluannya tu. Itu kitab Tuel lah. Ini kitab ni moden sikit. Ya. Sebab bagi benar-benar ditutup segala uyubnya, iaitu aib-aibnya. Itu yang ke-10. Jadi kalau ada benda-benda yang malu kita tu ditutup dengan banyak selawat. Dulu suka ngambil nombor ekor ditutup. Tengah muda-muda dulu suka pakai selawat pendek dia ditutup oleh selawat tu, Nabi tutup, perintahkan ya. Tutup, tak ada tunjuk masuk di akhirat. Lebih-lebih lagi orang yang taubat ya. Bila taubat ditutup segala perkara yang malunya. Kalau dia taubat, habis dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Taala dan dapat masuk syurga betul tu. Dia masuk syurga di atas kesalahan yang dilakukannya dalam dunia tu. Ya, dia nak masuk syurga tu. Tahan malaikat. Kenapa kamu masuk syurga? Aku dulu asal hujung minggu ambil 2 ekor ni. Terkejut malaikat tu. Macam mana kamu nak kamu ambil 2 ekor boleh masuk syurga, lepas tu masuk neraka lah. Aku dah taubat. Oh ya, okey. Jalan-jalan masuk kata malaikat tu. Itu janji Allah tu. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ditanya mereka, kenapa kamu masuk syurga ni? Ayah masa tengah hidup tu suka nyemur kain ketang dada. Asalnya mau kain tak ada. Udah ada menyolak nama saya tu. Ustaz datang dari kampung hati kami aja ni. Kata mereka takkan masuk nyemur kain kita ada masuk syurga, patut masuk neraka lah. Ya, orang yang mengeluarkan rambutnya untuk ditonton oleh lelaki ajnabi, apa dibalas oleh Allah Taala tadi? Kalau tak taubatlah, apa dia balas? Digantung rambutnya itu dengan dia sekali. Digantung rambut tu dengan dia sekali. Kemudian dipakaikan kasut. Kasut tu, kasut neraka. Kasut pakai di mana? Kasut pakai tang mana? Tang kaki. Kepanasan dari kaki itu naik ke atas sampai ke kepala. Menggelegak otak. Kasut pakai di kaki, kepala menggelegak. Otak di kepala menggelegak. Kerana apa? Mengeluarkan hanya sehelai saja rambutnya untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Sengaja. Ya, tak sengaja tak apa? Sengaja. Saja pergi ke depan, tengok ustaz rambut air ni. Itu jadi orang itu. Nak sengaja ya. Kalau tak sengaja tak apa. Itu tak berdosa. Ya. Atau dia naik tudung, dia pakai tudung naik motor ya. Dah lambung di motor tu keluar rambutnya. Itu tak apa. Bukan sengaja. Itu dia ya. Tapi kalau sengaja siap. Ini bukan lawak-lawak ni tau. Ini Nabi ngabur pada anaknya. Fatimah, wahai Fatimah, aku diperlihatkan akan neraka seketika aku Isra' dan Mi'raj. Ketika itu aku melihat yang ramai masuk neraka ialah orang-orang perempuan. Ada satu golongan perempuan itu yang digantung rambutnya dan dipakaikan dengan kasut neraka sehingga mendidih otaknya kerana mengeluarkan hanya sehelai sahaja rambutnya ditonton oleh lelaki ajnabi. Jadi selai aja. Kalau Stone Said, kalau sedandan, kalau terburai dalam suyur naik motor tu ada tak orang itu? Macam mana gayanya? Kalau dia isteri orang, suaminya redha, suami pun dapat juga. Kan suami tu jadi apa? Jadi dayus. Orang dayus tak masuk syurga. Orang dayus la yadkhulul jannah ya. Di pintu syurga tu ada tulis anti haram alat duyus, kata dia pintu syurga tu. Kamu wahai syurga haram kata orang-orang yang dayus. Ya. Itu yang 9 ya. Yang ke-10. Sebab bagi ghufran iaitu pengampunan dosa dan menutupi segala uyubnya. Yang ke-11. Sebab bagi memadakan barang yang diciptanya. Apa yang diajar, yang dicipta, yang diharap pun datang. Dapat pada. Cukup. Allah bagi dia sifat qanaah. Apa itu qanaah? Rasa cukup dengan apa yang ada. Itu qanaah. Dia tak ada lebih-lebih permintaannya. Tak ada nak lagi, tak ada. Itu tak ada qanaah. Orang qanaah tu dia cukup. Walaupun sikit tapi cukup.
gajinya sikit tapi cukup untuk dia dan keluarga dia. Dapat dia menggunakan itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Boleh bersedekah pula lagi tu. Itu qanaah namanya. Cukup dengan apa yang ada. Ya. Itu yang ke-11 ya. Yang ke-12. Sebab bagi mendampangkan. Artinya berhampiran. Mendamping itu bukan mendampang tu. Itu dia dapang. Mendampingkan. Iaitu berhampiran hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bersama dengan Nabi Muhammad esok di akhirat dalam syurga. So kita minta lah, Timah minta tak? Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Selalu dalam doa betul ya. Masukkanlah kami dalam syurga bersama-sama dengan nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau tidak bersama dengan Nabi, banyaklah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esok bersama dengan Nabi-Nabi, bersama dengan Nabi Musa, bersama dengan Nabi Ibrahim, bersama dengan Nabi Isa, bersama dengan Nabi Ayub, bersama dengan Nabi Yunus, bersama dengan Nabi Sulaiman, bersama dengan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Esok berdamping dengan Nabi-Nabi ya. Kemudian yang ke-13. Sebab bagi menepati bersedekah. Dia macam sedekah. Selawat tu dikira sebagai sedekah. Siapa sedekah? Satu dinar atau satu dirham, RM1 dia sedekah untuk jalan Allah. Esok Allah balas balik berapa? Berapa Allah balas balik? Di akhirat. RM1 jadi bagi hujab untuk masjid ni. Allah balas balik paling koman, paling kudi, paling koyok RM700. RM1 kita sedekah dibalas balik RM700. Mana tahu? Allah kata dalam Quran, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah ya. Surah Al-Baqarah ayat 265. Betul lebih kurang saya tak ingat dengan tepatnya. Ya. Bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Dari sebiji benih tumbuh 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu tangkai itu ada 100 biji benih. 100 kali 7 berapa? 700. Itu paling common 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itulah pembalasan yang paling lemah dari Allah Taala. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah itu perbendaharaannya amat luas dan Allah Maha mengetahui. Itu jadi dapat pahala sedekah tu. Sedekah jalan Allah diganjarkan dengan 700 kali ganda. Itu orang yang berselawat tu seolah-olah dia memberi sedekah di jalan Allah. Dibalas dengan pahala sedekah nanti ya. Itu yang ke-13. Yang ke-14, sebab bagi menunaikan segala hajat. Kita ni banyak hajat. Jadi kalau banyak selawat, Allah akan tunaikan hajat kita. Banyak hajat kita ni. Nak ketenangan jiwa, nak kita nak. Nakkan kesihatan, nak kita nak. Nakkan ilmu yang memberi manfaat, nak kita nak. Jadi banyak hajat kita tu. Kalau kita selawat, insya-Allah Allah akan tunaikan hajat kita. Hajat ni yang dikehendaki itu dia bukan hajat nak jadi kaya, bukan hajat nak rumah besar, bukan hajat nak kereta besar, bukan hajat nak gaji besar. Itu hajat yang tak ada faedah bagi kita dunia ni. Di dunia ni tak ada banyak faedahnya. Tapi yang sebenarnya kita tidak hajat kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa nak hasanah dalam dunia tu? Yang pertama hendak jiwa yang tenang. Dapat tenang kita beribadah. Yang kedua hendak ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga hendak kesihatan yang baik. Yang keempat hendak rezeki yang halal yang baik. Yang kelima dapat anak-anak yang soleh. Yang keenam dapat isteri dan anak-anak perempuan yang solehah. Banyak tu dah 6 minta tu. Tak yang baik belakang ya. Kemudian tak apa lagi? Yang ketujuh dapat bergaul dengan ulama-ulama, dapat bergaul dengan orang soleh dan sebagainya. Itu yang kita nak kebaikan dunia ni. Bukan tak gaji besar, pangkat besar, rumah besar, kereta besar, bukan itu. Itu tak ada faedah pun. Adalah faedah, tapi tidak kekal faedah itu. Yang kekalnya di akhirat. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa, kata Allah. Katakanlah bahawa mata benda di dunia ini sikit benar. Yang kekal, yang banyak, yang berguna, yang berfaedah ialah
di akhirat bagi orang-orang bertakwa. Ya, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi bukan tanda dunia ni, tapi lebih baik akhirat lagi. Jadi di akhirat tak apa lagi. Itu kebaikan dunia tadi ya. Tak ke apa yang saya sebut tadi. Yang di akhirat tak apa? Yang pertama mati dalam iman. Yang kedua lepas daripada seksa kubur. Yang ketiga bangkit dari kubur dalam keadaan manusia yang sempurna. Yang keempat pergi dari kubur kepada mahsyar berkenderaan. Yang kelima di pada mahsyar dapat apa? Dapat naungan arasy. Yang keenam dapat hisab yang ringan di akhirat. Yang ketujuh dapat kitab amal dengan tangan kanannya. Yang ke-8 dapat ditimbang berat kebajikannya, ringan kejahatannya. Yang ke-9 dapat meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Dan yang ke-10 dapat masuk syurga. Habis kan? Habis lah, hak syurga habis. Ada lagi. Di dalam syurga dapat pula melihat wajah Allah. Itu kebaikan akhirat kita hendak. Itu yang kita minta tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini ayat Quran ni tuan-tuan. Sebut betul-betul. Rabbana atina fid dunya. Rabbana tu Na tu mad jaiz munfasil. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Panjang sikit. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila sebut hasanah tu berhenti. Bila berhenti, tarik nafas. Tarik nafas ya. Jangan kau ikut nama itu juga. Kerana kita wakaf, bila wakaf tarik nafas lain. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas lain. Wa qina azaban nar. Ada dengar pula. Wa qina azaban nar. Jangan main lajak aja Rabbana atina fid dunya itu. Udah patutnya apa? Patutnya 2 harakat dia tak sampai 1 harakat ya Rabbana atina. 1 harakat ya, tak betul. Kemudian apa lagi? Wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Tak ada dengar nun sabdu ya. Kalau nak berdoa tu kena sebut betul-betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, dah hilang 1 huruf. Ya, hilang 1 huruf. Patutnya kalau nak wasal a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan nak ajar tajwid malam ni, tapi nak menceritakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia Bukan tuan-tuan manusia tempat lain. Banyak main-main langgar aja. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, betul ke? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, betul ke? Hilang 1 huruf. Patutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Kalau nak sambung boleh juga. Ar-Rahmanir-Rahim ada mim tu mima. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Baru tu. Ini bukan bertiga. Jadi doa tu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian sebab bagi menunaikan segala hajat yang ke-15. Betul yang 15. Sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah dah khabar pada kita. Allah dah jamin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Ya. Oleh yang demikian wahai orang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Ini ayat Quran tadi, surah Al-Ahzab ayat 56 ya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Itu 15. Yang ke-16, 41 semuanya. Malam ni tak ada habis lah ya. Lalu habis. Kalau nak lalu sampai pukul 12 tak apalah. Sebuah lah. Had nombor 16 ya. Yang ke-16, sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja anugerah Allah dia dijamin suci dan berkat. Allah bagi mata berkat. Allah bagi telinga berkat. Allah bagi tangan berkat. Allah bagi lidah berkat. Allah bagi perut berkat. Allah bagi kaki berkat. Allah bagi kemaluan pun berkat. Semua dapat berkat. Bila dapat berkat baru Allah datangkan rahmat. Tak ada berkat tak datang rahmat. Berkat sebetulnya dapat digunakan nikmat Allah tu di tempat yang Allah redha. Itu berkat tu.
Mata, Allah bagikan mata. Gunakan mata tu tempat yang Allah redha. Tengok apa? Tengok Quran, okey? Tengok hadis, okey? Tengok isteri, okey? Tengok anak-anak, okey? Nak keberkatnya? Tengok apa lagi? Tengok perusahaan sendiri, okey? Dan sebagainya. Itu berkat tu. Yang tak berkat apa? Yang tak berkat. Pagi-pagi pergi pasar tani. Tengok pohon amoy. Tak berkat tu. Tengok perempuan yang ada Nabi. Tak berkat tu. Dia nak berkat. Bila berkat baru layak menerima rahmat dari Allah Ta'ala. Bila dapat rahmat, barulah dia layak masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau nak masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Rahmat tu datang dari berkat. Kalau berkat baru Allah bagi rahmat. Tak ada berkat tak dapat. Bila rahmat baru layak masuk syurga, ya. Kita tak dapat. Itu yang ke-15 tadi, ya. Apa sebab yang ke-16? Sebab bagi mensucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Kalau dia rajin selawat sebelum dia mati itu dia tahu, dia dapat berita bahawa dia akan dimasukkan dalam syurga sebelum mati lagi. Malaikat bagi tahu dia ataupun dia nampakkan dia. Dia nampak syurga tu sebelum dia mati. Itu kadang-kadang senyum macam matinya. Gembira orang mati syahid tu tengok. Cuba tengok dalam internet tu macam mana orang-orang yang dibunuh di Yahudi tu. Kadang-kadang berseri-seri wajahnya tu. Macam nampak satu yang menyeronokkan dia. Kenapa? Dia nampak syurga tu. Sakit mati ni sakit ke tak? Sakit dari segala kesakitan. Tak ada yang menandingi sakit mati. Tapi kalau dia nampak syurga tu, sakit tu bukan hilang ya, tapi macam terlali. Dia sudah udah mati je. Itu dia. Kerana dia banyak selawat ya. Nampak syurga baru dia mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Sebelum mati dia nampak syurga tu. Itu yang senyum aja dia, tenang aja, macam orang tidur aja. Macam ulama baru ni saya tengok dalam internet. Ulama dari mana? Ke Syria ke mana ke? Tenang aja rupa wajah tahu. Elok aja macam orang tidur aja. Kita belum tahu lagi. Nak mati sampai bila? Jangan tengah mengelupa, tengah beliau macam mati tu mati ketika itu ya. Orang tanda mati baik ni ada 3 tuan-tuan dan puan. Kita dah baca saya sedikit dah habis ni. Tanda mati baik, yang pertama terbit air matanya. Kedua kering bibirnya. Ketiga berpeluh-peluh badannya. Itu tanda mati baik tu. Tanda orang mati jahat juga 3. Yang pertama merah padam mukanya. Kerana api neraka dah masuk ke muka, dah naik ke muka. Yang kedua berbuih-buih bibirnya. Bibir itu berbuih. Yang ketiga suaranya menggelegak macam orang kena cekik. Itu 3 tanda jahat. Jadi kita ni tak tahu. Jangan tengah berbuih air liur tu kita mati kita. Janganlah minta maaf ya. Janganlah. Itu yang kita selalu doa apa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Panjang su tu. Bi su'il khatimah. Bukan bisu tu tak tahu cakap. Berarti dengan sejahat-jahat kesudahan. Jangan tengah menari mati, tengah minum arak mati, tengah ngumpat mati, tengah maki orang mati, tengah bergaduh bukan sebab agama dia mati. Bergaduh dengan jiran. Mati dia dibunuh di jiran tu. Pasal dia nak bunuh jiran tu, jadi salah seorang mesti mati. Ngapa bergaduh? Bergaduh pasal satu pokok di sempadan. Pokok apa? Pokok apa cuma? Pokok durian. Boleh tahan dah kalau bergaduh pasal pokok durian. Ini bergaduh, bertumbuk, berparang, bertetak kerana pokok terung rembang. Tahu kenapa terung rembang? Bukan tanam pun. Itu. Jadi husnul khatimah ke su'ul khatimah? Su'ul khatimah ya. Jangan mati apa itu. Itu kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah kamu jadikan kesalahan kami dengan sejahat-jahat kesudahan. Kalau boleh biar sebaik-baik kesudahan. Tengah beriman, tengah baca Quran, tengah semayang. Ada saya tengok dalam internet tu, dia tengah sujud tau. Elok sujud tu, orang lain bangkit dia tak bangkit. Sujud je, orang ada sujud lagi. Sampai salam, udah salam dari kiri kanan tu, digoyang, tengok-tengok, barin mati tengah sujud. Elok kata?
pada zahirnya elok itu je. Hakikatnya Allah yang tahu, kita tak tahu. Tapi tengah sembahyang, tengah ada wuduk, tengah sebut nama Allah, akhir kalam Allah, garanti masuk syurga, ya tak? Kerana sabda Nabi itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah ataupun Allah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Itu yang kita nak tu. Sebaik-baik keserahan. Jangan sejahat-jahat keserahan. Jangan mati tengah hari. Jangan mati tengah minum arak. Jangan mati tengah berjoget. Jangan mati tengah nyanyi Hindustan. Ya hujang kali kahit tu mati macam. Bahaya. Lagi apa? Mati dalam tengah mabuk. Aci buka pintu. Nana balik pukul 1. Tu mati macam. Jangan. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan tengah melakukan kebaikan. Husnul khatimah. Jadi nak husnul khatimah tu banyak selawat ke Nabi. Ya, sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada mati. Yang ke-8, sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Hari kiamat ni huru-hara yang amat dahsyat. Tak ada menandingi huru-hara hari kiamat. Masa ketika itu semua memikirkan diri sendiri aja. Tak ada ingat apa-apa dah. Suami tak ingat ke isteri, anak tak ingat ke bapak, bapak tak ingat ke anak. Allah ada gambar dalam Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu masing-masing tak ingatkan saudara-saudaranya, adik-beradik tak ingat. Walaupun seorang adik-beradik tak ingat juga. Kalau belah-belah lagi tak ingat. Wa ummihi wa abi, dia tak ingatkan maknya, dia tak ingatkan ayahnya. Dengan mak pun tak ingat. Kita sekarang ni ingatkan mak dah. Walaupun mak dah tak ada, saya dah tak ada mak dah. Saya semua dah tak ada. Mak tak ada, bapak tak ada, adik tak ada, abang tak ada, kakak tak ada. Tinggal saya seorang terkonten-konten. Ya, bukan yatim piatu dah, terkonten-konten. Yatim piatu dah tentulah. Tapi masa itu tak ingat dah. Tak ingatkan adik-beradik. Dengan mak tak ingat. Sekarang ni ingat mak. Kalau kita jatuh mak kata kita. Kalau dapat apa-apa kemalangan mak kata. Ingat lagi. Tapi esok tak ingat dah. Dan ayah pun tak ingat. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat dan anak-anak tak ingat dah. Sahabat-sahabat pun tak ingat. Sekarang ni kita ingat ke sahabat kita kan. Ingat Sanu tu sama dengan saya sekolah tu. Sanu tu sama minum dengan saya. Sahabat ingat dah. Esok tak ingat dah. Wa sahibatihi tak ingat lagi. Wa bani dan anak-anak tak ingat dah. Anak-anak pun tak ingat. Kalau anak seorang pun tak ingat. Lebih-lebih kalau ramai anak 17 lagi payah nak ingat ya. Tak ingat seorang pun tak ingat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Masing-masing memikirkan tentang kejadian yang akan bakal berlaku pada diri dia. Apa nak jadi ni? Apa lepas ni? Apa lepas ni? Apa lepas itu aja dia ingatnya. Yang lain tak ingat dah. Itu huru-hara yang amat dahsyat. Jadi siapa rajin selawat, dia tak ada dapat banyak huru-hara di hari kiamat nanti ya. Tenang aja. Di padang mahsyar ada lindungan arasy. Tenang tak? Tenanglah. Dia hisap dengan ringan. Dia dapat kitabnya dengan tangan kanannya. Yang itu dia tak tahu. Banyaklah selawat sekarang ni. Sebelum itu. Sebab rebut 5 sebelum datang 5. Apa dia? Rebut 5 sebelum datang 5. Apa nak rebut ni? Yang pertama, muda kamu sebelum datang tua. Yang kedua, sehat kamu sebelum datang sakit. Yang ketiga, kaya kamu sebelum datang miskin, papa kedana. Yang keempat, apa lagi? Lapang kamu sebelum datang sempit. Yang kelima, hidup kamu sebelum datang mati. Udah mati tak boleh buat apa-apa lagi dah ya. Itu dia. Jadi sebab bagi yang 17, sebab bagi kesukaan hamba. Itu dah huru-hara tu mana? Huru-hara kiamat tu. Yang ke-18, sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Jadi huru-hara yang amat sangat. Bagi orang yang selalu selawat tak ada huru-hara. Tenang aja. Aman je. Dari kubur kepada mahsyar ada kenderaan. Sampai kepada mahsyar ada lindungan arasy. Dihisap-hisap yang ringan. Meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat. Mana ada huru-hara? Elok je. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada rasa takut dan tidak ada kebimbangan di hari akhirat nanti ya, hari kiamat.
Yang ke-19, sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya. Nabi dah tak ada, dah wafat lama dah, 1400 lebih tahun dah wafat. Tapi kita selawat hari ni, dia boleh jawab tak? Dia jawab selawat kita. Boleh berdialog dengan Nabi, cuma kita tak dengar lah. Dia dengar apa yang kita cakap. Jadi selalulah selawat kepada Nabi, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, macam kita tarawih, ada tak selawat? Tok Bilal bawa Allahumma salli ala Muhammad, kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Betul, Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Betul, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa zukhrina wa maulana Muhammad, kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Kita dapat pahala, orang yang memimpin selawat pun dapat pahala, ya. Kadang-kadang kita nak air saja. Sallallahu alaihi, tak apa-apa, ya. Sebab betul-betul sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Ya, baru dapat pahala. Rasulullah dengar tu, dia dengar tu kita selawat. Itu tak lain Haji Ma'ai selawat tu. Tak lain Haji Firdaus selawat tu, ya. Tak lain Datuk selawat tu, ya. Dengar dari Nabi tu. Dan dia doakan kita pula, ya. Dia dah wafat, dia doakan kita. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Nak ke tak nak? Atas banyaklah selawat kepada Nabi, ya. Itu yang ke-19. Sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang berselawat atasnya. Yang ke-20. Sebab menjaga bagi lupa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita banyak selawat, tak adalah kita lupakan Nabi, ya. Sentiasa ingatkan dia. Nabi itu ingat. Ini kadang-kadang tengah sembahyang pun lupa. Ada tak lupa? Padahal kita bagi salam dengan Nabi tu. Lupa tu, tak ingat. Tak ingat. Padahal ada tak bagi salam dengan Nabi? Ada ke tak? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tak sebut tu? Tapi kadang-kadang lupa. Surah-surah fil alamin innaka hamidum majid aja. Itu kadang seluruh, kadang tak seluruh. Surah-surah dah salam aja. Ya. Jadi kita selawat ni supaya kita sentiasa ingatkan Nabi. Sentiasa ingatkan Nabi, menjaga bagi jangan lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat Nabi, dia ingat kita. Kita selawat pada dia, dia selawat balik dengan kita. Allah pun selawat sekali, ya. Itu yang ke-20. Yang ke-21, menghilangkan papa. Menghilangkan papa orang yang selawat atasnya. Siapa selawat dengan Nabi, dia tak akan jadi orang papa. Apa papa? Bukan kata benda aja, bukan duit aja. Papa tu tak ada apa-apa. Iman tak ada, bahaya. Ibadah tak ada, pahala tak ada, bahaya tu, ya. Ketenangan tak ada, itu kita tak nak apa-apa itu, ya. Kita nak berharta. Kita nak semua ada, cukup segala-galanya. Itu yang kita nak. Wajburni, ya Allah, cukupkan aku dalam apa saja. Iman cukupkan, ibadah cukupkan, apa? Harta cukupkan, ketenangan cukupkan, sihat cukupkan, nak minta cukup dengan Allah Ta'ala. Itu kita minta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kita tak ingat. Itu kadang-kadang tumaninah pun tak ada. Ada tak orang duduk antara dua sujud tak ada tumaninah? Ada. Allahu Akbar sujud balik. Apa benda dia minta? Padahal 8 permintaan kita tu. 8. Kita punya minta dengan Allah Ta'ala. Yang pertama minta ampun, Rabbighfirli. Yang kedua minta rahmat, warhamni. Kita nak rahmat Allah. Wajburni. Yang ketiga hendakkan kecukupan. Cukup iman, cukup ibadah, cukup pahala, cukup sehat dan sebagainya. Minta cukup. Warfa'ni, minta ditinggikan. Yang keempat, minta ditinggikan darjat. Warfa'ni. Warzuqni, minta diberi rezeki. Kita nak rezeki dari Allah Ta'ala. Rezeki itu bukan mesti mamam aja. Macam-macam rezeki tu. Ilmu tu rezeki, ketenangan tu rezeki, dapat boleh semayang tu rezeki, boleh mengaji ni rezeki, pahala tu rezeki, semua tu rezeki dari Allah SWT. Minta rezeki dari Allah. Warzuqni. Wahdini tu apa? Berilah petunjuk kepada aku. Berapa dah? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Yang ke-6. Wahdini, berilah petunjuk kepada aku. Yang ke-7, wa'afini. Wa'afini itu sejahterakan aku. Sejahterakan iman, sejahterakan kesihatan, sejahterakan badan, sejahterakan ibadah, segala sejahtera. Sejahterakan kita daripada COVID-19. Minta sejahtera. Wa'afini wa'fu anni, dan minta ampun. Yang ke-8nya minta ampun.
maafkan aku. Wa'fani itu maafkan aku. 8 permohonan. Bermula dengan minta ampun, disudahi dengan minta maaf. Minta ampun, disudahi dengan minta maaf. Jadi kadang-kadang kalau dia selawat, dia sedar. Kalau tak selawat, tak sedar. Tak sedar dah habis je. Itu yang ke-21 ya. Sebab menghilangkan papa. Kita tak nak papa ni. Bagi orang yang selawat atasnya. Last sekali. Dah masuk belum? Dah 18, dah masuk dah. Udah tu je. Nanti kita akan baca nombor yang ke-20, yang ke-22 ya, yang ke-22. Di kitab 21 ya. Tanda yang ke-22. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi orang yang sentiasa diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah pun selalu selawat kepada kita ya. Jadi mari kita sama-sama. Kerana Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik aja atau lebih baik diam. Yang baik-baik cakap atau tak boleh diam. Diam tu lebih baik. Yang baik-baik apa? Selawatlah. Lagi apa? Baca Quran, lagi zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Itu yang baik-baik. Atau lebih baik diam. Kalau tak boleh cakap yang baik-baik, diam. Jangan cakap. Kerana kita tidak ditanya kerana kediaman kita. Kita diam tak ditanya oleh Tuhan. Mengapa kamu tak ada laknat iblis? Tak ditanya Tuhan. Mengapa kamu tak ada melaknat syaitan? Tak tanya Tuhan. Tapi bila cakap ditanya. Apa saja kita cakap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza. For tonight there will be no question and answers. Kerana kita nak cepat. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala